Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, para muslimin, muslimat, para penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian, alhamdulillah. Pada petang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan masa oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana diberi kesihatan yang baik kepada kita, dihindarkan kita semua daripada mara bahaya, malapetaka, khususnya penyakit berbahaya iaitu COVID-19. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang singkat ini, marilah sama-sama kita meneruskan pengajian kita, sambungan berkenaan dengan sembahyang jamaah. Pada video yang telah lalu, kita telah bincangkan berkenaan dengan syarat-syarat solat berjemaah. InsyaAllah pada petang ini kita akan masuk fasal yang ke-114, hukum masbuk ya, di dalam solat berjemaah. Kitab rujukan iaitu Kepimpinan Solat, Kepimpinan dan Kesempurnaan Solat yang disusun oleh Tuan Haji Hussein bin Haji Paris. Saya mengharapkan tuan-tuan semua, para penonton, para jemaah sekalian, agar teruskan berada dalam sesi rakaman ini agar kita dapat memahami apakah yang dikatakan berkenaan dengan hukum masbuk di dalam solat berjemaah. Di dalam solat jemaah, dia ada dua keadaan. Yang pertama, dipanggil muwafiq, dan yang kedua dipanggil masbuk. Ini bagi jemaah, ya. Bagi jemaah yang hadir, yang pertama dinamakan muwafiq, iaitu makmum. Yang muwafiq ialah makmum berserta dengan imam pada permulaan sembahyang berjemaah. Yakni makmum dapat sempat membaca Fatihah bersama-sama dengan imam pada rakaat yang pertama. Maka itu dikatakan makmum yang muwafiq. Saya ulangi, makmum yang muwafiq ialah makmum berserta dengan imam pada permulaan sembahyang berjemaah, ataupun makmum yang sempat membaca Fatihah pada rakaat yang pertama bersama-sama dengan imam. Jelas. Yang kedua dinamakan makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk ialah makmum yang datang kemudian, yang tidak sempat membaca qadar Al-Fatihah di dalam rakaat pertama. Maknanya, makmum datang lewat dan dia tidak sempat membaca qadar Al-Fatihah. Maksud qadar Al-Fatihah ini ayat-ayat
di dalam Fatihah yang ada 7 ayat itu. Ya, dia sempat pada ayat terakhir sahaja. Maka ini dikatakan makmum yang masbuk. Lebih jelas untuk kita memahaminya ialah makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah daripada awal sampai akhir bersama-sama dengan imam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, para penonton yang saya kasih sekalian, cara makmum masbuk melaksanakan sembahyang, yang pertama, jika ia mendapati imam sedang membaca Fatihah, ya, makmum mari lewat, yang masbuk ni makmum datang lewat, ya. Dia dapati imam sedang membaca Fatihah, maka ia terus masuk ke dalam saf, lalu mengangkat takbiratul ihram, langsung membaca Fatihah. Ya, dia masuk-masuk, dia tengok imam sedang membaca Fatihah, maka dia mengangkat takbiratul ihram dan dia berniat sembahyang waktu apa-apa waktulah, ya, dan terus dia membaca Fatihah, yakni jangan membaca doa iftitah lagi. Ya. Kalau dia baca doa iftitah, maka dia tidak sempat bersama-sama dengan imam. Ya. Dia terus membaca doa iftitah. Jika imam rokok, padahal Fatihahnya belum selesai. Sebab apa belum selesai? Sebab dia datang lambat tadi. Sebab dia masbuk. Maka dia belum habis baca Fatihah. Sedangkan imam sudah selesai. Hendaklah ia berhenti membaca Fatihah. Ia terus rokok bersama-sama imam. Sedangkan makmum tadi belum selesai habis baca Fatihah. Sedangkan imam telah selesai membaca Fatihah dan juga surah, imam nak rukuk, maka makmum yang masbuk tadi, ia hendaklah terus rukuk bersama dengan imam. Makmum masbuk seperti ini dikira dapat rakaat kerana ia sempat rukuk berserta ataupun bersama dengan imam. Walaupun Fatihah yang menjadi rukun solat kepadanya belum dia habiskan, maka hendaklah dia rokok berserta dengan imam, yakni dalam keadaan makmum masbuk. Ya. Yang kedua, jika makmum yang masbuk datang sedang imam di dalam rokok, ya, dia datang sedangkan imam dalam keadaan rokok, nak buat macam mana? Maka hendaklah ia mengangkat takbiratul ihram, terus rokok, tidak membaca Fatihah, dan ia sempat rokok bersama imam dengan ada tamakninah. Maksud tamakninah ni, ya, dia sempat membaca doa ketika mana dalam keadaan rokok. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya. Dia sempat membaca doa semasa dalam keadaan rokok, iaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Keadaan ini ia dapat rakaat kerana ia sempat rokok bersama serta imam. Maka hal keadaan yang kedua ini, dia sempat rakaat, ya, walaupun dia tidak sempat membaca surah Al-Fatihah yang menjadi rukun solat kepadanya, maka dia dapat satu rakaat. Sebab apa? Sebab dia sempat rokok bersama dengan imam dalam keadaan sempurna tamakninah rokok tersebut. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan para penonton
Yang saya hormati sekalian. Keadaan yang ketiga, jika makmum mendapati imam dalam duduk membaca tahiyat awal atau sujud. Ni makmum datang, kemudian dia tidak sempat rakaat pertama dengan imam, sedangkan imam dalam keadaan membaca tahiyat atau sujud. Ia terus mengangkat takbiratul ihram, lalu terus mengikut perbuatan imam ketika itu duduk tahiyat atau sujud. Atau lain-lain keadaan yang demikian ia tidak dikira dapat rakaat itu. Ya, kerana tidak rokok bersama dengan imam. Jadi kes yang ketiga, makmum datang sedangkan imam berada dalam keadaan tahiyat ataupun sujud. Dia terus mengangkat takbiratul ihram, berniat dan terus dia mengikut perbuatan imam itu dan dia tidak dikira dapat satu rakaat. Ya, dia tidak dikira dapat satu rakaat. Mulai rakaatnya ialah apabila ia bangun balik berdiri betul membaca Fatihah. Ya. Selepas daripada imam membaca tahiyat ataupun imam dalam keadaan duduk tahiyat ataupun imam dalam keadaan sujud, maka dia naik bangkit semula, berdiri betul, lalu dia membaca Fatihah. Maka ketika itu dia dikira mendapat satu rakaat, satu rakaat mengikut imam. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal keadaan yang keempat, jika makmum masbuk sempat menyertai jamaah dalam rakaat kedua pada sembahyang fardu subuh. Kita tahu sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Ya. Makmum masbuk ini, keadaan yang keempat ini, dia sempat menyertai jemaah dalam rakaat kedua pada sembahyang fardu subuh. Ia sempat rokok berserta imam dalam rakaat kedua. Dia sempat pada rakaat kedua sempat rokok. Maka ia turut berdiri mengaminkan kunut, dan mengikut imam sampai tahiyat akhir. Ini bab sembahyang subuh. Dia mari lambat agaknya, kemudian dia masuk, imam sedang rokok, dan selepas daripada rokok, imam iktidal terus membaca doa kunut. Maka dia sempat rokok, kemudian dia bangun dan dia baca doa kunut mengikut imam. Dan mengikut imam sampai tahiyat akhir. Selepas daripada doa kunut, imam terus sujud, duduk antara dua sujud dan tahiyat akhir. Ia duduk tahiyat itu tidak dengan duduk tawarruk, melainkan duduk iftirash. Dia kena duduk cara duduk iftirash. Duduk iftirash ni iaitu duduk semasa tahiyat awal. Apabila imam selesai salam kedua, makmum yang masbuk tadi hendaklah ia bangun melakukan rakaat kedua bagi dirinya dan sunat ia membaca kunut di dalam rakaat keduanya itu. Maknanya dia baca kunut 2 kali. Baca kunut 2 kali. Dalam fardu sembahyang subuh, sekiranya dia masbuk, dan dia sempat bersama dengan imam pada rokok pada rakaat yang kedua, sembahyangnya diteruskan sehingga memberi salam. Selepas dia baca kunut, maka dia sujud, duduk antara sujud, duduk tahiyat, baca tahiyat dan terus memberi salam.
Jika makmum masbuk, yang kelima. Hal yang kelima, jika makmum masbuk dapat menyertai imam dalam rakaat ketiga pada sembahyang fardu maghrib. Ia sempat menyertai imam rokok pada rakaat ketiga. Ini kes banyak ni, waktu maghrib orang kadang-kala maklum sajalah kalau berada di Kuala Lumpur ini suasananya dengan orang balik kerja jalan jam dan sebagainya, dia singgah di masjid untuk solat maghrib berjemaah, maka dia sempat menyertai imam rokok pada rakaat ketiga. Ia terus mengikut jemaah sampai duduk tahiyat akhir. Hendaklah duduknya itu dengan duduk iftirash. Sama juga dengan keadaan yang keempat tadi. Dia sempat pada rakaat kedua pada sembahyang subuh. Ketika imam duduk tahiyat akhir dengan duduk tawarruk, maka makmum tadi hendak duduk dengan cara duduk iftirash. Ia baru melakukan satu rakaat. Dia sempat satu rakaat. Apabila imam selesai memberi salam kedua, hendaklah ia bangun berdiri sambil bertakbir dan mengangkat kedua-dua tangannya setentang bahu. Takbir intiqal, dia panggil takbir bertukar rukun. Kemudian kedua-dua tangannya diletakkan di bawah dada. Tuan kitab ni ajar satu persatu kepada kita, tuan-tuan. Selepas dia bangun, dah imam dah bagi salam kedua, maka dia bangun, dia kena angkat takbir, kemudian dia letak tangan di bawah dada setentang dengan bahu. Ia maknanya letak tangan di bawah dada, takbir tadi setentang dengan bahu, kemudian dia letak tangannya di bawah dada. Ia lakukan sembahyang fardu maghrib bagi rakaat kedua sebagai biasa, langsung melakukan tahiyat awal. Langsung melakukan tahiyat awal. Kemudian lepas tahiyat awal, ia bangun semula untuk meneruskan sembahyangnya pada rakaat ketiga. Sembahyang yang diteruskan hingga selesai, membaca tahiyat akhir, seterusnya memberi salam pertama dan salam kedua. Bagi hal keadaan orang yang masbuk menyertai imam solat jemaah waktu maghrib ni, dia sempat rakaat ketiga, maka dia ni baca tahiyat 3 kali lah. Tahiyat yang pertama, tahiyat dia mengikut imam pada tahiyat akhir. Yang kedua, tahiyat awal kepada dia sendiri. Dan yang ketiga, tahiyat akhir bagi dia sendiri. Jadi 3 kali tahiyat. Specialnya orang masbuk ini. Jadi tuan-tuan, bukanlah kita nak galakkan agar kita sentiasa masbuk. Lebih baik kita muwafiq, sempat bersama-sama takbiratul ihram, sempat baca Fatihah bersama-sama dengan imam, maka dia ada kelebihan-kelebihan yang tertentu kepada orang yang muwafiq ini, berbeza berbanding dengan orang yang sentiasa masbuk. Dia kurang sedikit. Namun begitu, bagi mereka masbuk ini, dia dapat juga pahala berjamaah itu berbanding dengan orang yang tidak berjamaah. Jadi inilah kelebihan orang yang berjamaah. Yang keenam, keadaan yang keenam, hendaklah diingati makmum yang masbuk itu dikira mendapat satu rakaat jika ia sempat rokok bersama-sama imam walaupun tidak selesai bacaan Fatihahnya ataupun tidak membaca Fatihah langsung. Dikira sempat rakaat sekiranya dia sempat rokok bersama dengan imam walaupun dia tidak sempat membaca Fatihah ataupun tidak sempat menghabiskan Fatihahnya ataupun sekadar dia membaca Bismillahirrahmanirrahim kemudian dia rokok
bersama-sama dengan imam, maka ia dikira sempat satu rakaat ataupun sempat rakaat, ya, sempat bersama-sama dengan imam, ya. Inilah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan sembahyang jemaah secara masbuk. Hukumnya terbagi kepada 5 bahagian, ya, 6 bahagian. Saya ulangi, ya, cara melaksanakan masbuk bagi orang yang jemaah masbuk ini, yang pertama, jika ia mendapati imam sedang baca Fatihah, maka ia masuk terus dalam saf dan takbir, langsung dia terus membaca Fatihah dan jangan lagi dia membaca doa iftitah. Abaikan. Doa iftitah ni adalah sunat, ya. Sunat hay'ah, ya. Yang kedua, jika makmum yang masbuk datang sedang imam dalam keadaan rokok, hendaklah ia mengangkat takbiratul ihram dan terus rokok, tidak perlu lagi membaca Fatihah. Dan yang ketiga, jika makmum mendapati imam dalam keadaan duduk membaca tahiyat atau sujud, ia terus masuk mengangkat takbiratul ihram dan terus duduk tahiyat ataupun terus sujud. Yang keempat, jika makmum masbuk menyertai jamaah dalam rakaat kedua pada sembahyang fardu subuh, imam dah nak selesai dah, ya, nak habis masuk rakaat kedua baca kunut, maka dia terus membaca kunut mengikut bersama-sama dengan imam. Kalau dia sempat rokok bersama dengan imam, maka dia dikira dapat satu rakaat, ya. Yang kelima, jika makmum masbuk dapat menyertai imam dalam rakaat ketiga pada sembahyang fardu maghrib, maka ia sempat menyertai imam rokok pada rakaat ketiga, maka dia dapat satu rakaat, ya. Dan yang keenam, makmum yang masbuk dikira mendapat satu rakaat jika ia sempat rokok bersama-sama imam, walaupun dia tidak sempat selesai bacaan Fatihahnya ataupun tidak membaca Fatihah langsung. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah, ya, mudah sembahyang ni. Yang jadi payahnya kepada kita, kepada masyarakat semua, sebab tidak nak cuba belajar, tidak nak cuba memahami. Dahlah tak nak belajar, ya, tak faham, kemudian tak nak buat pula, ya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan sembahyang ini satu perkara yang amat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sembahyang itu amat berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk, orang yang takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi orang yang tak takut, tuan-tuan, walaupun 2 rakaat fardu subuh amat berat kepada dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah penerangan serba sikit yang kuliah ringkas ini berkenaan dengan hukum masbuk, ya. Hukum masbuk. Mudah-mudahan saya mengharapkan tuan-tuan agar tolong sharekan video ini kepada sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, saudara mara kita, adik-beradik kita, anak-anak kita, agar mereka memahami hukum tentang masbuk di dalam solat jamaah, ya. Solat sendirian tidak ada muafiq dan tidak ada masbuk, ya. Dia adanya pada sembahyang jemaah sahaja. Baik. Mudah-mudahan saya doakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian agar kita sentiasa dilimpahi rahmat, diberkati dalam kehidupan kita, dilapangkan rezeki, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik dengan asbab kita melaksanakan perkara yang baik, menuntut ilmu,
walaupun dengan cara melihat video ini, mudah-mudahan moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa meredai kita. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, ya lemah kejalan diri saya, aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.